Terima kasih, Dato' Yang di-Pertua. Yang pertama, saya cakap terima kasih kepada Dato' Yang di-Pertua bagi peluang saya untuk ambil bahagian dalam ucapan bajet tahun 2010. Saya akan cakap sedikit di atas bidang kehakiman. Subjek saya, isu saya ialah bidang kehakiman. Di sini saya suka menarik perhatian Dato' Yang di-Pertua di bawah Seksyen 1803 Kanun Acara Jenayah. Di dalam seksyen ini, apa yang kita ada di mahkamah ialah bila satu hakim atau satu magistrate dengar kes-kes jenayah di dalam mahkamah, semua peguam-peguam tahu dan hakim-hakim tahu, dalam seksyen ini di mahkamah untuk dengar satu kes jenayah ada dua peringkat. Peringkat yang pertama ialah bila saksi-saksi yang pendakwa bagi keterangan, dan peringkat yang kedua ialah jika satu kes bukti prima facie di hakim atau magistrate akan dipanggil OKT untuk bela diri. Apa yang saya menarik perhatian Dato' Yang di-Pertua ialah di bawah seksyen ini di Kanun Acara Jenayah ada satu lakuna. Lakuna itu ialah bila hakim atau magistrate panggil satu OKT untuk bela diri, tidak beri alasan kenapa orang kena tuduh akan diberi peluang atau dibagi keterangan secara bela diri. Saya merayu kepada Jabatan Perdana Menteri dan bidang kehakiman untuk meliti seksyen ini, sebab jikalau alasan-alasan tidak diberikan oleh hakim-hakim atau di magistrate, OKT dan peguam yang buat kes ini tidak boleh bagi satu defense yang baik untuk pelanggan dia. Atas faktor ini, saya merayu kepada jabatan yang berkenan untuk buat satu pindaan di bawah Seksyen 8043(3) untuk bagi keadilan kepada OKT untuk beri alasan dan untuk senangkan orang kena tuduh untuk buat bela diri. Lain daripada itu, Dato' Yang di-Pertua, saya suka menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini di atas kes-kes rasuah. Saya alu-alukan kerjaan sebab cadangan dalam bajet untuk buat mahkamah khas, special courts untuk dengar kes-kes rasuah. Itu satu cadangan yang baik. Tetapi bila kita dengar ucapan atau kita baca blog daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang katakan untuk 1 tahun Malaysia rugi 100 juta ringgit. Untuk 1 tahun negara kita rugi 100 juta ringgit sebab kes-kes rasuah. Dan cadangan ini saya alu-alukan cadangan ini untuk berikan mahkamah khas untuk dengar kes rasuah. Ini boleh cepatkan kes-kes dan mahkamah boleh dengar. Kalau kita ada mahkamah khas di seluruh Malaysia, kita boleh cepatkan kes-kes rasuah. Lain daripada itu, Dato' Yang di-Pertua,
di atas tukaran atau untuk transfer hakim-hakim dan magistrate dalam bidang kehakiman. Cadangan saya ialah bila satu hakim atau satu magistrate dapat tukaran daripada, contohnya daripada Kuala Lumpur kepada Penang atau daripada Johor Bahru kepada Kota Baru, sebelum ditukar mahkamah yang lain, mesti magistrate dan hakim-hakim diberi notis kurang-kurangnya 6 bulan. Cadangan ini daripada saya ada 2 alasan. Kenapa saya bagi cadangan ini? Alasan yang pertama, kurang-kurang diberikan notis kepada beliau 1 tahun atau 6 bulan, sebab untuk bagi masa kepada hakim itu dengan kes-kes sambung bicara dan habiskan kes-kes sambung bicara. Kalau dia tukar daripada satu tempat kepada mahkamah yang lain, biasanya dia akan balik kepada mahkamah yang lama untuk dengar kes sambung bicara. Dan ini ialah buang banyak masa. Ini satu cadangan untuk jimatkan masa rakyat dan semua peguam-peguam dan hakim-hakim. Alasan yang kedua, memberi mereka masa yang cukupnya untuk selesaikan masalah mencari sekolah baru untuk anak-anak, dan juga beri masa untuk beliau untuk selesaikan masalah mencari rumah kediaman baru di tempat yang ditukarkan. Lain daripada itu, Dato' Yang di-Pertua, satu masalah di mahkamah ialah masa ini di pekan-pekan di peringkat daerah iaitu di luar pekan besar, Johor Bahru atau Melaka atau Kuala Lumpur atau Seremban, di peringkat daerah, di mahkamah-mahkamah korang jurubahasa Cina, there is a shortage of Chinese interpreters di dalam banyak mahkamah-mahkamah. Saya merayu kepada jabatan yang berkenan untuk ambil lebih jurubahasa Cina, sebab kes-kes boleh jalan lebih cepat dan lancar. Di seluruh mahkamah-mahkamah di Malaysia, banyak orang rakyat pergi mahkamah dan banyak peguam pergi mahkamah untuk kes-kes sebutan. Dan jikalau kita bandingkan apa yang terjadi di mahkamah-mahkamah di Singapura atau negara-negara yang lain, kes-kes sebutan akan dibuat melalui internet ataupun secara email ataupun secara fax ataupun secara surat. Dan saya cadang idea ini kepada mahkamah-mahkamah, sebab ini untuk jimatkan masa rakyat dan untuk jimatkan pihak-pihak yang lain.